Siasatan kertas Pandora perlu disokong. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa yang berkaitan meneruskan siasatan berhubung skandal kertas Pandora secara rapi bagi memastikan tindakan dapat diambil. Beliau berkata badan-badan berkaitan tersebut hendaklah melakukan siasatan terhadap beberapa rakyat Malaysia yang terkait dengan kawasan pelindungan cukai luar pesisir terkenal itu. Anwar memberitahu Dewan Rakyat bahawa agensi seperti Polis, Pusat Jenayah Anti Kewangan Negara, NFCC, Bank Negara Malaysia, BNM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah mengemas kini kepada beliau mengenai kemajuan penyiasatan mereka. Arahan saya kepada badan-badan ini ialah untuk teruskan siasatan dengan cukup rapi dan saya mohon Yang Berhormat dan rakan-rakan ahli parlimen yang 222 orang ini biar ambil satu sikap yang tegas. Jangan melindungi. Sebaik saja ada siasatan, terus dipetikai niat. Kalau ada bukti, ada fakta, maka tindakan diambil. Kalau tindakan diambil tanpa fakta, maka itu boleh cabar sebagai penyalahgunaan kuasa ataupun dikatakan motif politik. Tetapi kalau wang ratus bilion atau ratus juta ringgit dikeluarkan dan kemudian dibiar, dilindungi kerana dia menyokong kita, itu membawa porak-poranda dan malapetaka kepada negara. Di peringkat internasional ini, pendedahan tetapi tak banyak negara yang mempunyai tekad politik mengarah siasatannya rapi dan Alhamdulillah Malaysia negara yang cukup jelas supaya ambil tindakan dan memberhentikan amalan budaya memunggah merompak wang negara. Katanya pada waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Anwar menjawab soalan Ahli Parlimen Barisan Nasional Parit Sulong Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berhubung pendirian kerajaan mengenai isu kertas Pandora. Nuraini juga ingin tahu sejauh mana siasatan dan tindakan susulan oleh pihak yang menjalankan siasatan. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan menetapkan keterusan dalam proses tender terbuka terutama melibatkan Bumiputera. Amalan guna peluang membantu Bumiputera tetapi dia songlap wang ini tak boleh diizinkan kerana memang ada dasar bantu Bumiputera. Itu kita tak halang tetapi tak boleh guna alasan Bumiputera untuk minta syarikat beri wang kepada peribadi dan parti, jawabnya. Anwar berkata jumlah wang yang terlibat berhubung kertas Pandora agak tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kedudukan ekonomi negara. Malah Malaysia juga berada di kedudukan teratas selain negara besar lain seperti China dan Arab Saudi. Wang yang dibawa keluar dari Malaysia itu dari sumber-sumber yang ilisit, haram kebanyakannya. Saya tidak boleh katakan semua haram. Ini terserah kepada badan penyiasatan tetapi jumlah ini agak terlalu tinggi bagi negara ini. Sebab itu semua nama yang disebut itu walaupun 3,000 nama tetapi lihat keutamaan mengikut penyelarasan badan-badan penyiasatan dan ia tidak terkecuali sama ada dana itu dari luar atau dalam negara. Semua dana yang lindungan cukai yang lari daripada cukai yang melanggar undang-undang sedang disiasat dan beberapa tindakan sudah diambil, jelasnya. Beliau juga mengingatkan agensi yang terlibat dalam siasatan tidak culas atau sembelewa bagi memberi pengajaran kepada semua pihak bahawa kerajaan tidak akan mengizinkan perkara seumpama itu berterusan. Anwar memberi jaminan bahawa tindakan diambil apabila ada bukti. Jika tindakan diambil tanpa bukti, maka ini boleh disifatkan sebagai salah guna kuasa atau bermotifkan politik. Tetapi jika ratusan juta atau berbilion ringgit disedut, itu akan mendatangkan malapetaka kepada negara, katanya. Beberapa media baru-baru ini melaporkan seorang bekas menteri berusia 84 tahun telah dipanggil SPRM untuk memberikan kenyataan berhubung kertas Pandora. Sumber itu berkata kenyataan itu dipercayai tertumpu kepada menjelaskan aliran kewangan 12 syarikat luar pesisir yang dikaitkan dengan bekas menteri berkenaan dan keluarganya yang disyaki memiliki kekayaan luar biasa. Untuk rekod, kertas Pandora merujuk kepada berjuta-juta dokumen bocor yang disusun oleh konsortium antarabangsa wartawan penyiasat dan didedahkan kepada umum pada Oktober 2021. Mereka mendedahkan akaun luar pesisir didakwa dimiliki pemimpin masa kini dan masa lalu, termasuk Presiden, Perdana Menteri, bilioner dan ahli perniagaan terkemuka. Kebocoran data adalah yang terbesar seumpamanya dan melibatkan hampir 12 juta dokumen dan rekod lain daripada penyedia perkhidmatan luar pesisir yang membantu menubuhkan dan mengurus syarikat cengkerang di seluruh dunia.
Beberapa rakyat Malaysia yang dikaitkan dengannya termasuk bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dan ibu bapa pembiaya buruan skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB Low Teck Jo atau JOLO. Berdasarkan pemerhatian Jom Channel, ahli parlimen tidak dilihat begitu teruja untuk merungkai misteri kertas Pandora. Lebih-lebih lagi, ahli parlimen pembangkang mungkin kerana ia melibatkan aspek undang-undang antarabangsa yang tidak dikuasai oleh ahli parlimen, khususnya yang masih baru di parlimen. Pepatah Melayu menyebut, segan berkayuh, perahu hanyut. Segan bertanya, sesat jalan. Tindakan kerajaan perpaduan untuk mendapatkan sebahagian, kalau bukan semua dana yang dilarikan di luar negara, khususnya dalam akaun luar pesisir, hendaklah disokong oleh semua 222 ahli parlimen. Isu kertas Pandora wajar dilihat dalam perspektif mengembalikan hak rakyat negara ini untuk pembangunan infrastruktur, pembinaan sekolah, hospital dan lain-lain. Ia bukan isu politik untuk kepentingan parti politik tertentu. Rakyat juga ingin tahu sama ada jawatan kuasa bagi menyiasat pendedahan kertas Pandora sebagaimana yang dicadangkan oleh ahli parlimen Pasir Gudang yang juga ahli jawatan kuasa khas mengenai rasuah JKMR Hassan Abdul Karim pada 15 Oktober 2021 telah dibentuk dan berfungsi dengan cekap. Harta rakyat Malaysia yang ditafsirkan sebanyak 1.8 trilion ringgit itu dapat dikembalikan ke perbendaharaan negara jika pendedahan kertas Pandora disiasat ke akar umbi dan pelaku didakwa di mahkamah, katanya. Semoga pemimpin kerajaan madani ini akan sentiasa istiqamah dalam melaksanakan amanah mereka serta diberkati Allah Subhanahu Wa Taala demi agama dan negara tercinta. Amin.